Al-Quran itu panduan, Al-Quran itu penawar, pahamilah, hayatilah, jadikan ia amalan seharian hidup kita, agar diberkati Tuhan. Janganlah kita lupakan, janganlah kita lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil-alamin. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikurniakan kesempatan dan peluang untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, bulan yang paling diberkati dan bulan yang paling dirahmati Allah, serta bulan yang paling istimewa kepada seluruh umat Islam. Dalam kesibukan kita untuk mencari ibadah dan amalan yang banyak, yang berlipat kali ganda pahalanya sepanjang bulan Ramadan ini, kita kena ingat bahawa tubuh badan kita perlukan kekuatan, perlukan kesihatan yang cukup supaya kita dapat istiqamah dalam melakukan ibadah. Dan antara cara-cara yang paling sesuai untuk kita menjaga tubuh badan, kita kena juga jaga tidur kita. Kita kena dapatkan tidur yang berkualiti, kita kena dapatkan makanan yang berkualiti, kita juga kena sentiasa kerap mengadakan aktiviti-aktiviti senaman supaya kita tubuh badan kita sentiasa sihat dan cukup tenaga untuk kita orang kata istiqamah dalam beribadah. Okey, pada kesempatan kali ini saya ingin berkongsi tiga waktu yang paling sesuai untuk kita adakan sukan, kita untuk adakan senaman sepanjang bulan Ramadan, dan juga intensiti yang paling sesuai untuk adakan pada waktu-waktu tersebut. Okey, yang pertama adalah waktu selepas subuh. Okey, selepas subuh ni kita baru lepas sahur, kita dapat tenaga daripada makanan yang kita dah ambil, dan selepas subuh kita boleh lakukan beberapa aktiviti. Cadangan saya boleh melakukan aktiviti seperti zumba ke, aerobik, senaman aerobik ke, ataupun buat apa-apa senaman-senaman regangan yang menggunakan intensiti yang rendah. Intensiti yang rendah ni maknanya tak adalah keluar perlu banyak sangat, tak adalah macam terlalu letih, tapi tujuan utama untuk lakukan aktiviti sukan pada waktu pagi ni untuk kita aktifkan otot-otot kita untuk bersedia melakukan aktiviti sepanjang hari. Okey, seterusnya waktu kedua yang paling sesuai untuk kita bersukan waktu sebelum berbuka puasa. Okey, waktu sebelum berbuka puasa ni kita boleh menggunakan intensiti yang sederhana. Jangan terlalu tinggi sebab kita masih dalam orang kata apa, tanpa minum, tanpa makan kan, kita kekurangan orang kata tenaga. Kita perlu menggunakan tenaga kita dengan baik dan kita lakukan aktiviti-aktiviti yang sesuai seperti bermain bola ke, berjoging ke, tapi tidaklah orang kata terlalu berlebihan sehingga kan kita orang kata tercungap-cungap sampai berpeluh-peluh, peluh pun mencurah-curah. Tidak, kita perlukan kita kena kurangkan intensiti kita tu kepada intensiti sederhana ataupun intensiti rendah supaya kita tidak dehydration, tidak kekurangan kekeringan. Okey, dan saranan saya, aktiviti-aktiviti pada waktu petang sebelum berbuka puasa ni kita kena habiskan 30 minit ataupun 1 jam sebelum berpuasa, sebelum berbuka puasa, supaya kita dapat orang kata rehat sekejap, keringkan peluh, mandi ke, siap-siap ke, ada yang mungkin nak berzikir, membaca Quran ke apa sebelum berbuka puasa, dan kita terus ambil buka puasa tu dengan makanan yang betul. Jangan orang kata melantak habis semua kan. Memadai je lah berbuka puasa tu.
Okey, waktu yang ketiga yang paling sesuai adalah waktu selepas berbuka puasa. Waktu selepas berbuka puasa ni, saranan saya yang paling sesuai adalah waktu selepas terawih. Sebab apa? Sebab selepas berbuka puasa ni, kita dah ambil makanan-makanan yang berat. Kita dah makan nasi lah, ayam lah, daging lah. Kita kena bagi perut kita hadam semua, segala makanan kita tu cerna baik-baik. Dan selalunya paling kurang pun 2 jam lah kalau kita ambil makanan yang berat. Ada orang yang boleh bawah 2 jam, tapi selalunya 2 jam dan ke atas lah. Seelok-eloknya 4 jam, tapi 2 jam pun dah boleh, dah memadai. Kita bolehlah buat aktiviti-aktiviti sukan yang berintensiti tinggi, macam kita buat gym sampai berpuluh-puluh mencurah-curah peluh kita. Kita boleh jogging sampai mencurah-curah peluh kita, boleh. Dan sebab waktu malam ni kita boleh makan sebelum bersenam, dan kita boleh makan juga selepas bersenam. Maknanya lepas kita dah mencurah-curah peluh semua tu, kita boleh ambil balik, kita boleh ambil tenaga balik daripada pengambilan pemakanan yang sihat. Okey, ini saya tidak menggalakkan semua orang untuk melakukan aktiviti-aktiviti sukan ni pada tiga waktu. Dia tidak sebenarnya tak bagus untuk orang yang biasa. Kalau orang yang atlet ni yang nak mengejar orang kata pertandingan, mungkin itu sesuai. Tapi orang-orang yang biasa ni, kalau mungkin baru nak mula, bulan puasa pula tiba-tiba nak mula kan, dia kena mula dengan yang ringan dulu. Jangan terlalu orang kata dah lama tak training, dah lama tak bersukan, tiba-tiba nak bersukan secara intensiti tinggi. Jangan. Dia boleh menjejaskan kesihatan kita. Orang yang ingin kuruskan badan pun saya tak sarankan untuk buat pada tiga waktu. Dia kena ada jadual senaman dia yang sesuai untuk diri dia, sesuai dengan masa dia, dan juga dia perlu jaga makan dia juga. Tak adalah orang kata senam-senam juga, tapi berbuka puasa, bersahur, makan macam apa dah, melantak habis. Tak sesuai, sebab dia akan, orang kata kita punya objektif nak kuruskan badan, tapi bila kita dah makan banyak macam tu, kita ada makan makanan yang tak berkhasiat pula, dia dah naikkan kalori kita, dan boleh menyebabkan kita punya objektif tak tercapai lah. Macam tu, kita kena ada jadual yang sesuai untuk siapa-siapa yang nak kuruskan badan lah. Dan saya rasa ini saja perkongsian saya pada kali ini. Mungkin selepas ini saya akan berkongsi lagi tentang sukan, dan juga mungkin ada sedikit tentang pemakanan yang boleh saya kongsikan. Saya sudahi saya punya perkongsian pada kali ini dengan doa. Sama-sama, kalau siapa yang tahu doa ni, doa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacakan untuk kita menjaga kesihatan tubuh badan kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma afina fi badanina wa afina fi sam'ina wa afina fi basarina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga kita dapat sihat, badan kita sihat, pendengaran kita sihat, mata kita, supaya kita dapat orang kata istiqamah dalam beribadah, dan mengumpul berapa banyak pun amalan yang kita boleh kumpulkan sepanjang bulan Ramadan ini. InsyaAllah saya sudahi saya punya perkongsian pada kali ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.